InsyaAllah kuliah kita pada hari ini akan berkisar tentang tajuk artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga isu-isu yang berkaitan dengannya. Jadi insyaAllah moga-moga perkongsian kita pada hari ini akan memberikan kita satu gambaran tentang isu-isu mutakhir ni yang selalu diperkatakan, iaitu berkaitan dengan dikatakan tentang artifak athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marhaban bikum kepada semua yang bersama dengan saya pada hari ini di Facebook dan juga di Facebook Baitus Salam dan di juga Instagram saya. So hari ini kita akan bercerita tentang satu topik semasa yang agak penting, which is topik tu berlega-lega dan agak hangat kebelakangan ini, iaitu bila mana agak viral tentang isu pemalsuan dokumen ataupun sijil yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok di medsos, kita akan tengok macam-macam yang dikaitkan Nabi, baik daripada peluhnya, ada yang janggutnya, ada rambutnya yang dikaitkan dengan Fatimah, dengan Khadijah, sampai kepada batu burung ababil pun ada. Jadi kita pun sebenarnya mungkin dah sebelum-sebelum ni pun ada perkara sebegini. Cuma mungkin tidak mendapat perhatian seumpama yang kita dapat baru-baru ini. Especially baru-baru ini mereka mendakwa bahawa sijil-sijil tu datang daripada Muthaf Dinar ataupun Muthaf Dinar Islami, iaitu Muzium Dinar Islam yang terletak di Makkah Al-Mukarramah di bumi Arab Saudi. Dan kemudian pengarah kepada muzium tersebut telah menafikan dan mengatakan mereka tidak pernah mengeluarkan apa-apa sijil yang berkaitan dengan barang-barangan tersebut. Bahkan pengarah tersebut mengatakan muzium kami hanya sekadar untuk nak mempamerkan aspek-aspek yang berkaitan dengan duit-duit dinar ataupun sistem kewangan yang tinggalan-tinggalan daripada yang lepas. Tak ada kaitan yang nak di apa nama yang dibawa oleh pihak penganjur di sana. Okey. Jadi kalau kita nak cerita tentang bab ni, first kali kita semua tahu is benda ni ada kaitan dengan beberapa isu. Okay. Some orang dia salah faham dan dia divert daripada isu kepada isu yang lain. So kita kena understand. Satu, kita akan cerita tentang barang-barang ini, tentang ketulinan, keabsahannya. Adakah benar hasil-hasil ataupun ada lagi barang-barang tinggalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang first. Yang second, kemudian bila kita bicarakan tentang hukum pameran, hukum melakukan ataupun menganjurkan pameran-pameran yang didakwa sebagai artifak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu isu yang lain. Kemudian dia akan melibatkan beberapa isu yang lain seperti hukum bertabarruk dengan apa yang didakwa daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitu tentang aspek kita kata kepentingan untuk nak kita pastikan keabsahan satu kesahihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahaya kalau kita mendustai ataupun berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suka untuk nak saya katakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang semua kita maklumi adalah rasul yang paling mulia. Beliau adalah Sayyid Walid Adam, adalah penghulu kepada para manusia, penghulu kepada para rasul, para anbiya. Dan sudah tentu apa-apa yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam juga turut kita kata akan dapat kesan kemuliaan dengan disebabkan oleh kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak hairan kalau kita tengok ramai orang yang akan memperkatakan ataupun mengkaji tentang kita kata sebarang athar. Athar ni kita kata barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kalau kita tengok ada beberapa penulisan-penulisan akademik ilmiah yang ditulis berkaitan dengan benda ini, athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu sangat bermanfaatlah untuk kita semua nak tahu adakah benar ataupun tidak, sebab yang ni semua dia akan berkait antara satu isu sama ini. Ini tak ada kaitan sama ada kita daripada sudut perseteruan peribadi ataupun isu lain, tak. Ini semua kita bincangkan daripada kerangka ilmiah sebab ia disandarkan kepada Nabi SAW. Siapa-siapa pun yang melakukan, yang mempermainkan, yang menggunakan nama Nabi SAW, yang ini kita kena bagi perhatian. Bukan kerana sesiapa, tetapi even kalau kata orang itu adalah antara mereka yang baik dengan kita sekalipun, benda ni perlu kita jelaskan sebab ini berkaitan dengan tubuh Nabi ataupun tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
So persoalan yang kita nak timbulkan kali ini adalah sebenarnya berkaitan dengan kita kena faham jarak masa di antara zaman kita dengan Nabi SAW sudah lebih daripada 1400 tahun, iaitu 1400 tahun ataupun 14 kurun. So kita kena faham juga dalam tempoh yang begitu panjang ini sebenarnya berlaku banyak peperangan. Ada, kita tengok pelbagai pemerintahan yang sudah bertukar tangan, ketidakstabilan politik, dan kemudian kita akan tengok ataupun kita kaji tentang apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki ataupun menyimpan tinggalan-tinggalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu, sebagai maklumat untuk kita semua, dekat dunia ni adalah beberapa tempat yang didakwa ataupun dikatakan menyimpan athar Rasul ataupun barang tinggalan Rasulullah SAW. Antara yang sangat terkenal di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Kemudian ada dikatakan juga di Kahirah di Mesir. Ada juga dikatakan di Kahirah ada beberapa tempat lah. Kemudian apa nama yang tu yang saya ingat, tapi pameran-pameran yang berkaitan dengan apa nama athar Rasul ini sebenarnya pernah diadakan di pelbagai tempat. Dulunya pernah dilakukan di Brunei, di Yaman, di Russia, apa nama di Algeria, di Indonesia, dan beberapa kalilah kononnya dikaitkan dengan bumi kita Malaysia. Tapi kita kena faham juga antara barang tinggalan ataupun replika. So replika memang tahu-tahu ini bukan barang yang asli. Dia hanya satu duplikat yang dibawa hanya sekadar untuk kita datang untuk nak tahu macam mana rupanya. Macam mana dia punya lebih kurang shape-nya. Itu adalah replika. Tapi kalau kita kata barang tinggalan, maka ianya sepatutnya adalah barangan yang asli. Barangan yang asli. But this is very important supaya kita tahu untuk membezakan antara dua ni. Sebab apa-apa yang berkaitan dengan replika, dia tak ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mendapat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's only a fake one, tetapi hanya digunakan sebagai tujuan untuk mengajar manusia. So it's different. Tetapi kalau benda itu adalah barang tinggalan asli yang pernah digunakan oleh Rasul, yang pernah disentuh oleh Rasul, maka di situ dia mendapat kesan kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang nanti kita akan bincangkan dalam isu bertabarruk dengan athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, adakah ada lagi tinggalan-tinggalan Rasulullah ataupun artifak ataupun barang tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang? Isu ni panjang kalau kata kita nak bincangkan secara detail semua. Tetapi beberapa rumusan yang boleh saya simpulkan. Okey. Kalau kita nak tahu wujud lagi ataupun tak, so kita kena tahu beberapa perkara. Yang pertama sekali, ada sebuah hadis yang datang daripada Sahih Al-Bukhari rahimahullah, daripada Amr bin Harith radhiyallahu an, yang dia menceritakan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda tidak meninggalkan apa-apa melainkan ada beberapa barang yang very sedikit senjatanya dan juga beberapa tanah yang dijadikan sebagai sedekah. Dia kata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an. Dia kata Nabi SAW tidak meninggalkan ketika wafatnya sebarang dinar, duit, dirham, tak ada hamba, baik lelaki atau perempuan, tak ada apa-apa kecuali bighillatihil bayda wasilahihi, kecualilah ada beberapa senjatanya dan beberapa tanahnya. So hadis ini menunjukkan bahawa realiti Nabi SAW tidak meninggalkan banyak benda ketika mana meninggal. So ini perkara pertama. Perkara yang kedua iaitu datang daripada pelbagai khabar, daripada hadis-hadis selepas daripada zaman sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in sampai kepada hari ini, beberapa kisah peristiwa khabar yang menunjukkan bahawa ada berlakunya bertabarruk, iaitu beberapa orang-orang terdahulu ini mereka bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dikaitkan dengan beberapa khalifah, beberapa orang para ulama, beberapa orang-orang yang saleh. Walaupun sebahagian daripada khabar-khabar ini tidak sahih, sama ada disebabkan perawinya yang lemah
ataupun nak nisbahkan kisah ini ataupun nak nisbahkan barang peninggalan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga tidak kuat. Okey. Jadi ada seorang penulis, dia tulis antara kitab yang bagus, Athar An-Nabawiyah. Lepas dia disebut tentang beberapa barang tinggalan yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Konstantinia ketika era zaman Khulafa Uthmaniyah atau Khilafah Uthmaniyah. Dia kata tidak dinafikan bahawa ada sebahagian daripada barang-barang peninggalan ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini ada kebarangkalian betul. Kecuali kami tidak mendapati sesiapa pun daripada kalangan as-siqat, iaitu mereka-mereka yang boleh dipercayai, yang menafikan ataupun yang mensahihkan nisbah barang-barang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Sebahagian daripada barang-barang tersebut ada diragui. Diragui nisbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga ialah kalau kita nak tengok juga dalam athar dalam beberapa khabar ataupun hadis yang menjelaskan tentang beberapa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hilang, sudah tercicir, ditelan oleh hari-hari dan juga kurun-kurun yang dulu, sama ada dalam peperangan, dalam peristiwa ataupun peribadi dan umpamanya. Kita tengok beberapa contoh dalam hadis Bukhari dan Muslim, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil satu cincin. Okey, satu cincin di tangannya. Kemudian cincin tersebut dimiliki oleh Abu Bakar. Kemudian cincin tersebut dimiliki oleh Umar, dipakai oleh Umar. Kemudian dipakai oleh Uthman. Maksudnya diwarisi sampai dia kata hatta waqa'a minhu fi bi'r, sampai satu ketika tu dia tercicir dalam sebuah perigi. Yang mana cincin tersebut adalah cincin yang bertulis Muhammad Rasulullah, cincin yang dijadikan sebagai cop itu. Cincin tu dah hilang. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga beberapa bentuk ataupun jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hilang ketika akhir era pemerintahan Abbasiyah. Yang mana baju-baju tersebut pernah dibakar oleh tentera Tatar ataupun Mongol ketika mereka ini merempuh Baghdad pada tahun 656 Hijrah. So ini apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, yang dia mengatakan bahawa pemerintah Bani Abbas mereka mewarisi sejenis pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada khalifah yang memakainya pada hari raya. Kemudian ada yang letak di beberapa tempat di singgahsana mereka sehinggalah akhirnya ianya hilang. Kemudian ada juga tentang apa yang didakwa selipar ataupun capal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sudah hilang ketika berlakunya peperangan ataupun fitnah Taimur-Lank di Damsyik pada tahun 803 Hijrah, iaitu ketika zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan antara punca hilangnya peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kerana sebahagian daripada mereka yang memiliki barang tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka ini telah mewasiatkan supaya barang-barang ini dikafankan bersama dengan mereka seandainya mereka ini mati. Kan ada contohnya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yang mana Sahal bin Sa'ad bin sahabat Nabi SAW ni, apa yang dia dapat daripada Nabi SAW ni, diminta ataupun diwasiat supaya dikafankan bersamanya ketika mana dia mati. Dia ada bersama dengan dia beberapa helaian rambut. Okay. So itu antara kita nak sebut kenapa sesetengah barang ini mula hilang. Okay. Poin yang keempat yang kita nak sebutkan, sekarang ini banyak dakwaan-dakwaan mereka yang mendakwa bahawa mereka ini memiliki helaian-helaian rambut
ataupun janggut yang dinisbahkan kepada Nabi SAW pada pelbagai tempat. Especially pada zaman-zaman sekarang ni. Sampai kan sebelum ini, lebih kurang I think about 100 tahun yang lepas, di Constantinople sahaja didakwa ada lebih daripada 40 rambut Nabi SAW. Ini kita kata, nak kata banyaklah ketika itu. Benda ni ada diceritakan oleh penulis Al-Athar An-Nabawiyah yang mengkaji tentang hasil barangan tinggalan Nabi SAW. Yang mana dikatakan bahawa rambut-rambut ini sampai kepada manusia warisan-warisan daripada apa yang pernah Nabi SAW bila mana dicukur rambut itu, dia dibagi-bahagikan kepada sahabat-sahabatnya. Cuma isunya, kita tak nafikan memang benda itu pernah diberikan oleh Nabi SAW. But kata beliau, perkara ini sekarang sangat sukar untuk nak dibuktikan kesahihannya. Sama ada itu tulen ataupun palsu. Dan kita tengok ada banyak usaha-usaha kononnya untuk nak memelihara helaian-helaian rambut ataupun janggut yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, yang sebahagiannya letak di dalam botol, letak dalam bekas, letak di dalam sutera, letak di dalam bekas perak, emas dan sebagainya. Sebahagian lain sampai buat perayaan lah, apalah yang keluarkan hanya untuk nak pamer ataupun tunjulkan mungkin setahun sekali ataupun beberapa event yang khas ketika itu. So, kalau kita tengok semua ini, sekarang tak ada sesiapa yang mampu untuk nak membuktikan dakwaan mereka. Baik yang kata mereka menyimpan capal Nabi ataupun rambut Nabi SAW, semuanya masih masih mempunyai syak ataupun keraguan dalam hati. Sebab nothing can prove kesahihan nisbahnya kepada Nabi SAW. Semua yang dikaitkan Nabi SAW, you have to prove it. Kalau dalam hadis kita ada sanad yang kita boleh check siapa fulan daripada Bukhari, guru dia siapa, daripada guru Al-Imam Abi Daud siapa guru dia sampai kepada Nabi SAW, we can check. Dan tengok kitab-kitab yang ada kat belakang ni, kitab-kitab perawi hadis yang mana semua tu boleh kita check. Tetapi benda-benda sebegini, mereka dakwa kita ada sanad. Itu kata mereka. Tetapi sanad yang mereka ada tu tak akan boleh dibuktikan langsung. Kebarangkalian untuk sanad itu direka. Kebarangkalian untuk sambungan tokoh tambah fulan bin fulan entah siapa-siapa, tinggi. Dan you cannot prove it. You cannot prove it macam mana sanad hadis Nabi SAW. Even kalau kita nak applykan disiplin sanad yang ada pada barang-barang ini, nescaya semuanya akan menjadi sangat-sangat lemah. Sebab terlampau ramai majahil. Terlampau ramai orang-orang yang tidak dikenali berada di dalam tersebut. Jadi, itu masalah yang paling besar sekali dengan artifak-artifak yang ada pada masa sekarang. Tak ada apa-apa bukti yang yakin yang boleh mensabitkan perkara itu, apatah lagi setelah berlalunya 14 kurun daripada zaman Nabi SAW, dengan kebarangkalian, especially bila mana benda-benda ini selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang selalu berdusta di atas nama Nabi SAW, yang begitu mudah-mudah untuk menyebarkan hadis-hadis yang mungkar lagi palsu. Jadi sangatlah diragui kalau kata nak mempercayai dakwaan mereka begitu sahaja. Apatah lagi kalau sijil yang dikata sijil daripada muzium itu pun boleh dipalsukan. Boleh dipalsukan, tergamak berani dipalsukan. Apatah lagi benda lain. Apatah lagi bila kata ada di kalangan mereka yang menyokong ini sampai boleh menghalalkan. Apa salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya berdusta atas nama Nabi SAW? Apa salahnya mendustakan sesuatu yang dinisbah dikaitkan kepada Nabi SAW? Kalau itu pun kita anggap macam tak ada apa, buat main-main. Tak payah ceritalah. Kebarangkalian untuk nak menipu dalam kes-kes begini, boleh kata sangat-sangat tinggi. Anyway, apa yang kita kena penting dalam bab ini,
Kalau kita nak mengambil barakah dan manfaat daripada tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nothing is more important daripada tinggalan Nabi SAW, baik daripada sudut teladannya, ucapannya, perbuatannya. Kita ikut akhlak Nabi SAW, ikut zahir dan batinnya. Kita belajar ilmu-ilmu as-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kan kalau kita nak tengok juga, dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi SAW pernah menyebut, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Nabi kata, sesungguhnya para anbiya, mereka ini mati tidak mewariskan apa-apa dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Itu legasi mereka, ilmu. Kalau Nabi SAW, dia akan wariskan as-sunnah. Nabi kata, faman akhadahu, siapa yang ambil legasi ilmu as-sunnah ini, akhadha bihadhin wafir, maka dia telah mendapat bahagian yang, keuntungan yang besar. Itu yang penting. Daripada tinggalan Nabi SAW, that's the most important, apa yang perlu kita buat. Itulah tabaruk yang sebenar. Okey. Tadi kita cerita tentang beberapa poin asas untuk ini kita faham tentang isu ni. Dan kita dah bagi tahu bahawa ianya tak ada kaitan, dia isu yang lain kalau nak kaitkan dengan isu pameran. Okay, now we go to macam kita kata, hukum menganjurkan pameran pedang seumpamanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita kena faham satu benda yang keluar yang dikatakan daripada Nabi. Means macam rambut, macam janggut, yang kononnya macam peluh Nabi SAW. Itu apa yang direct daripada Nabi SAW. Tetapi ada benda yang barangan Nabi SAW, macam baju, macam pedang. So, sebenarnya kalau kita nak bincangkan daripada sudut ini, ramai tokoh ahli sejarah dan juga para ulama Islam yang berpendapat, dia kata, sebahagian daripada pedang-pedang yang disembahkan kepada Nabi SAW ni ada asas. Ada asasnya. Okay, ada asas. So kalau kata kita, sebab tadi pun kita dah sebut, sebahagian daripada barang-barangan ini, dia macam menepati beberapa kriteria yang hadis-hadis yang menceritakan tentang bentuk ataupun sifat pedang Nabi SAW. So nampak macam ada asas. So ini barangan Nabi SAW. Dia lebih, kita kata, dia lebih kurang dia punya level dia daripada apa yang direct daripada Nabi, tubuh Nabi SAW itu sendiri. Dan kalau kita tengok kepada athar ataupun hadis-hadis yang menceritakan tentang pedang Nabi SAW, kita akan dengar Nabi sebenarnya ada pelbagai version pedang. Kan? Ada pedang Nabi SAW yang contohnya yang dinamakan sebagai Al-Ma'thur. Ini antara pedang awal yang dimiliki oleh Nabi SAW yang kemudian diberikan kepada Ali radhiyallahu an. Pedang ini ada disimpan di Turki. Kemudian ada pedang dipanggil sebagai Zulfiqar. Perang ni kononnya Nabi SAW memperolehi dalam rampasan perang ketika peperangan Badar. Pedang ini juga Nabi SAW dikatakan memberi kepada Ali radhiyallahu an dan disimpan di muzium Topkapi di Turki. Ada peperangan yang dinamakan sebagai Al-Mikhzam. Mana pedang ini telah diberikan daripada Nabi SAW juga kepada Ali untuk diwarisi kepada cucu. Ini apa yang diperkatakan. Dan banyak lagi pedang-pedang yang dikatakan daripada Nabi SAW. Jadi beberapa hujah daripada pedang ini memang sabit yang diriwayatkan oleh para sahabat, umpamanya sifat-sifat pedang Nabi SAW. Anas radhiyallahu anhu pun ada menceritakan dalam riwayat Tirmizi, dia kata kanat qabi'at sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Yang dia kata hujung pedang Nabi SAW dibuat daripada perak. So asas nak kata pedang-pedang ini disandarkan kepada Nabi, ada kemungkinan, ada kebarangkalian yang mungkin kita kata okey lah daripada sudut itu. Dalam Syama'il Muhammadiyah pun yang karangan Al-Imam Tirmizi ada juga menceritakan beberapa bab ini. So ini beberapa yang berkaitan dengan barang tinggalan tersebut.
Okay, tetapi barang-barang ini semua tersimpan rapi, dikawal dengan ketat lah. So kebiasaannya tidak dibenarkan untuk dibawa keluar. So adalah orang-orang ataupun pihak-pihak yang membuat replika sekadar untuk nak memberikan tontonan. Yang itu kita tak salah kalau dia kata itu replika untuk pameran replika. Barangan yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Replika barang, okey. Okey, kita tengok macam ni rupanya pedang yang dikatakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright, kita can imagine macam mana pedang yang Nabi SAW guna. But replika, you cannot tabarruk. Itu kena beza, isu lain. Tabarruk dengan replika is different. Nothing. Tak ada kesan. Replika bukan barangan Nabi. Replika hanya diduplicate benda itu untuk nak bagi nampak. Supaya barang asal itu tidak digerakkan untuk keselamatannya. Tetapi kita kena bezakan dengan benda-benda yang keluar daripada Nabi. Peluhnya, janggutnya, rambut baginda. Yang ini tak boleh direplicate, tak boleh diduplicate. And no point, tak guna pun. Buat apa replicate janggut, buat apa replicate rambut yang ada yang nak replicate, nak duplicate satu ataupun dua helai. Nonsense. Dan benda-benda ini tak boleh dimanfaatkan pun. Kalau kita nak tengok barangan macam baju, macam pedang, okey, itu kita boleh ambil pengajaran. That's fine. Kita boleh tengok, kita boleh hayati, oh macam ni rupanya daripada sudut sirah, okey macam ni rupanya cara orang dulu berpakaian. It's okay. Tapi kalau kita tengok replika peluh, peluh punya replika contohnya diambil daripada air kosong. What's the point? So tak ada. So kita kena bezakan dan kita kena faham apa yang disebut kepada badan tubuh pada Nabi SAW itu lebih aula untuk nak kita pelihara. Jadi tak boleh. Sebabkan benda-benda ini tak disabitkan dan nak kata rambut Nabi semua tak ada bukti nak disandang kepada Nabi SAW. Anyway, mungkin daripada tengah-tengah zaman, mungkin dalam 200 tahun lepas, mungkin 400 tahun lepas, ataupun beberapa tahun yang lepas, some orang dia boleh palsukan. Dia boleh kata, aku dakwa benda ni dan semua orang terima. Dan benda macam ni, orang mudah untuk nak accept kan. Kemungkinan tu tinggi. Apatah lagi ia berada kebiasaannya sekarang ini di tangan mereka-mereka yang macam seolah tidak takut berlaku pendustaan terhadap Nabi SAW. So pameran yang berkaitan dengan rambut dan janggut Nabi SAW tak dibolehkan untuk dianjurkan, dan perkara ini telah juga difatwakan oleh mufti wilayah persekutuan kita yang lepas, mantan lah. Sebab semua ini hanya bersifat sangkaan. Jadi nak menisbahkan perkara yang tidak meyakinkan kepada Rasulullah SAW adalah tidak bertepatan dengan manhaj ulama kita. Dan kadang-kadang bukan semata-mata isu pameran, tetapi ia membabitkan unsur-unsur seperti ghulu, bersifat ekstrim dan melampau dalam nak mentakdis ataupun menyucikan sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, sedangkan benda itu tidak dipastikan. Kita tengok betapa ramai manusia ambil kesempatan. Keluarnya kayu-kayu bahtera Nabi Nuh. Ya salam. Tengok dakwan orang senang, tapi kita tengok betapa ramai orang mudah tertipu. Yes. Bahtera Nabi Nuh, ya Allah, kita nak mencari lokasi. Lokasi kata bukit judi, bukit yang dikatakan bahtera Nabi Nuh, yang tak nampak pun tak tahu mana bahtera Nabi Nuh tu ada pun, kita tak boleh nak pastikan. Tang-tang tu tiba-tiba ada dijual ataupun ni ada lebihan daripada bahtera Nabi Nuh. Subhanallah. Saya rasa kalau betul ada bahtera Nabi Nuh punya kesan tinggalan, tak jual lah RM350. Harga spesies yang kecil tu mungkin bercecah juta-juta. Itu adalah antara kesan yang dunia yang paling berharga, orang semua duk mencari, tak jumpa-jumpa. Masya Allah. So, benda yang berkaitan dengan rambut, berkaitan kita kata janggut, ini semua kita kata memang pernah ada dimiliki oleh setengah orang. Kalau kita ingat masa Nabi SAW buat ibadah haji, lepas daripada lontar jamrah ni semua, Nabi cukur belah kanan. Kemudian dipanggil beberapa sahabat dia, dibagi sebahagian part daripada rambut-rambut dia. Jadi sebahagian daripada para sahabat dia simpan. Yes, benda itu pernah pernah terjadi. Dan sebahagian ataupun ramai juga daripada para sahabat yang menyimpan rambut-rambut Nabi SAW, dijadikan dia bertabaruk dengan rambut Nabi SAW, macam mana yang dilakukan oleh Khalid. Yang Khalid bin Walid, dia pernah kata, aku tak buat
macam tu semata-mata hanya kerana sebab topi. Tapi adalah kerana dikatakan bila dia berperang, dia akan pakai satu topi. Topi itu dia akan sentiasa pakai. Dia kata, aku bukannya sebab saja nak pakai topi ni. Tapi kerana dalam topi tu, disimpan rambut Nabi SAW supaya berkatnya dia kata tidak hilang daripada aku dan supaya rambut tersebut tidak jatuh kepada orang-orang yang musyrik. So benda ini pernah berlaku dan pernah dikatakan pameran Athar Nabawiyah ini pernah diadakan di Algeria yang cuba untuk adalah percubaan untuk nak mendakwa benda-benda ini semua sahih. But benda-benda yang berkaitan dengan tubuh badan Nabi yang keluar daripada Nabi SAW, there is nothing can be proven. Jadi kita katakan benda ini tak boleh disabitkan kesahihannya kerana jarak masa yang begitu lama dengan tempoh asal dia. Dan kita pun tak tahu siapa yang memilikinya kemudian. Dan kebanyakan tadi kita dah bagi tahu mereka memiliki kebanyakannya wasiat untuk dikafan, dimatikan, ditanam bersama dengan mereka. Even Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu diwasiat kepada anaknya Yazid. Dia kata supaya letak tanam bersama dengan dia potongan rambut dan kuku yang Rasulullah SAW yang beliau miliki. Disuruhlah letak dekat sini. So banyak daripada kesan-kesan ini sendiri telah hilang. Even kalau saya miliki pun saya akan simpan. Kalau betul lah benda tersebut, saya akan buat macam mana yang sahabat-sahabat buat. Itu sahaja. So kita nak kata, kalau kata kita dah sebut pembahagian tinggalan Nabi ni ada dua, satu barangan, satu lagi apa yang direct daripada Nabi SAW. So perlukan kepada benda-benda ni, perlukan kepada bukti, perlukan kepada macam mana hadis-hadis yang dikaitkan kepada Nabi SAW, perlukan kepada bukti, pembuktian yang sahih. Kemudian dalam bab ini tinggalkanlah benda-benda yang meragukan. Kita tengok benda tu pun dah syak, dah tahu macam tak tahu betul ataupun tidak. Nabi kata da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ingat, whatever. Semua sekarang ni tengok dok claim. Macam-macam kan kita tengok klip-klip yang kata buat cerita itu, buat cerita ini. Dekat baju Nabi kononnya ada batu meteor. Kononnya DNA kosong daripada baju. Subhanallah. Kenapalah orang-orang macam ni selalu bawa cerita-cerita pelik yang tak boleh dibuktikan? Semua orang boleh claim, dia kata tak, doktor. Cuba cakap daripada mana? Lab mana dia buat? Sains mana dia guna? Dalam kaedah Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Beban bukti itu terletak di atas orang yang mendakwa. Bahkan satu kaedah lagi menyebut, in kunta naqilan fa'alaika bitashih. Wa in kunta mudda'iyan fa'alaika bid-dalil. Kalau kata kita mendakwa sesuatu, mesti kena ada dalil yang akan mensabitkan kita. Now, kita akan ceritakan tentang perkara yang kedua, dalam isu yang kedua yang membabitkan tentang artifak Nabi SAW, iaitu isu bertabarruk. Bertabarruk tadi kita dah sebut sikit-sikit. Bertabarruk dengan peninggalan Nabi SAW adalah satu perkara yang diamalkan pada zaman Nabi SAW oleh para sahabat. Contohnya para sahabat ni berebut bertabarruk, menggunakan air lebihan wuduk Nabi SAW. Bertabaruk dengan baju baginda, makanan, minuman. Mereka berebut. Lepas Nabi minum, sahabat nak minum. Kalau kita tengok bertabaruk dengan apa yang datang keluar daripada tubuh Nabi SAW, macam peluhnya, macam rambutnya, seumpamanya, pun sama diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kerana keberkatan tubuh Nabi SAW yang mulia. So, kalau kata memang sabit ada sesuatu tu daripada Nabi SAW, you can do it. But jangan pergi lukis gambar rambut, pergi buat logo rambut Nabi, bertabaruk dengan logo ataupun rambut Nabi SAW. It doesn't make any sense. Right? So kata ulama, ittafaqal ulama ala mashru'iyyat at-tabarruk bi athar Nabi SAW wa awrad al-ulama as-sirah wa syama'il al-hadith akhbaran kathira تمثل تبرك الصحابة الكرام رضي الله عنهم بأنواع متعددة من آثاره صلى الله عليه وسلم. Iaitu para ulama bersepakat tentang masyru'nya
bolehnya keharusan untuk bertabarruk dengan tinggalan Nabi SAW. Dan kita boleh tengok dalam dalam kitab-kitab syama'il, hadis yang mana menceritakan tentang tabarruk para sahabat radhiyallahu an dengan athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. So siapa nak tahu tentang betul tentang tabarruk ini, iaitu dia mengambil keberkatan daripada tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. And kita semua pernah dengar kan ada kisah-kisah yang dikaitkan bahawa ada sebahagian daripada para sahabat yang pernah even minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kisah yang dikaitkan daripada beberapa sahabat macam Abdullah bin Zubair, daripada Safinah Maula Rasulullah, daripada Salim al-Hajjam, daripada Malik Abi Sinan, ayah kepada Abu Sa'id al-Khudri, yang ada riwayat-riwayat yang menceritakan mereka ini pernah minum darah Nabi SAW selepas daripada Nabi berbekam ataupun seumpamanya. Tetapi untuk nak bagi tahu bahawa kesemua riwayat ini dhaif, ada kelemahan, kecuali hadis, kita nak kata riwayat yang paling kuat itu pun adalah hadis yang disandang Abdullah bin Zubair, yang dikatakan dia pernah minum sikit daripada darah Nabi SAW, yang ketika Nabi suruh dia buang, dia pergi sorok, dia pergi minum macam tu. Walaupun ada kelemahan dan illah di dalam sanad-sanad hadis Abdullah bin Zubair ini, tetapi some ulama dia beritahu bahawa kesemua jalan-jalan ini menunjukkan bahawa kisah Abdullah bin Zubair minum sikit daripada darah Nabi SAW ini ada asalnya. Tetapi selain daripada beliau, tidak sahih. Ada kecacatan. So macam mana kita nak faham tentang bukan ke darah itu najis, tetapi kenapa sahabat minum darah Nabi SAW? So itu jawapannya adalah kerana Nabi SAW ada khususiat, ada beberapa perkara yang khusus kepada Nabi SAW yang membezakan antara hukum berkaitan dengan Nabi dan juga umatnya. Banyaklah kalau kita tengok dalam some ulama ditulis buku berkaitan tentang khususiat Nabi SAW. Ada yang sejilid, ada yang lebih daripada sejilid. Contohnya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, dia tulis kitab Al-Khasa'is Al-Kubra, yang disebut sebahagian daripada para ulama pula dia mention bahawa darah Nabi SAW beza dia adalah suci. Anyway, perkara tersebut khas kepada Nabi SAW. But now kita pernah tengok kan kisah tiba-tiba ada orang kata dia ada darah Nabi SAW. Kita tengok di negeri seberang, macam mana kemudian tiba-tiba dikata diminum darah tersebut. Subhanallah. Entah mana dia ambil darah tersebut. Masalahnya kita tak ada siapa. Dia orang takkan boleh buktikan. Cuba suruh dia bukti. Tak ada. Paling-paling sangka baik ya. Sangka baik ya. Sangka baik pada Tok Guru. Ini semua adalah warisan. Kamu semua beritahu. Itu je lah boleh cakap. Takkan ada boleh proof perkara tersebut. Kan? Apatah lagi nak disimpan sampai 1400 tahun. Subhanallah. Poin yang kedua daripada isu tabarruk ini, iaitu kita kena faham bahawa tak boleh untuk nak kita bertabarruk dengan selain daripada tinggalan Nabi SAW. Orang pergi lukis gambar capal, tiba-tiba dia nak bertabarruk dengan logo capal. Cannot. Tengok macam mana benda ini saya kena bagi tahu walaupun pedih. Sebab kita tengok macam mana benda-benda khurafat dan syirik ini masuk dalam masyarakat. Kita tengok macam mana dia buat kelebihan siapa yang gantung gambar capal itu dekat rumah dia, ada beberapa fadilat itu dan ini. Ini semua benda yang mungkar, yang boleh membawa kita ke arah syirik. So, saya kena bagi tahu benda ni. Pedih pun pedih lah. Tetapi ini semua bukan barang tinggalan Nabi SAW. You just create something. Boleh tak kita lukis gambar unta? Okey, sila bertabaruk dengan ni, sebab unta kan dulu Nabi pernah naik unta. Kita pun boleh tabaruk dengan brand Camel umpama. Cannot. So apa kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dia kata sahabat dulu bertabaruk dengan peluh Nabi SAW, dengan air Nabi SAW, dengan bajunya, dengan rambutnya. Tetapi dengan selain daripada Nabi SAW, dengan selain Nabi, jangan fikir nak bertabaruk dengan apa-apa tinggalan daripada tok-tok guru, orang-orang yang kita sangka saleh, orang-orang yang kita nak dakwa sebagai wali itu dan ini. Tak boleh bertabaruk dengan tinggalan mereka ini. Kena faham. Okay. Kemudian ketiga dalam isu bertabaruk ini, iaitu tak boleh nak disabitkan apa-apa tinggalan Nabi SAW sekarang
siapa-siapa yang nak cuba sabitkan pun tak ada dalil yang kuat untuk nak menyokongnya. Maka apatah lagi kalau kita nak bertabaruk dengan, boleh pula nak kata ada baru ni ada pameran peluh Nabi lah. Orang datang, nak macam-macam kan. Ajib. Sijil pun dipalsukan. Entah siapalah. Air apalah diletak dalam tu. Okay. Kita tak boleh nak sabitkan semua apa rambut-rambut janggut-janggut ni daripada Nabi SAW. Tak ada buktinya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum juga tak adalah nak ambil berat, pedulikan benda ni macam mana yang kita semua duk begitu bersungguh. Mereka ni hanya, kalau ada pun mereka keep is a personal use. Tak ada nak pergi buat majlis itu, majlis ini. Majlis membuka bekas barang Nabi SAW. Semua datang berlutut, bersujud. Subhanallah. This is something not our beloved companions, sahabat do. Jangan buat. Kan? Kecuali pernah ada dibawa Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, dia ada simpan beberapa helaian rambut Nabi SAW dalam satu bekas. Tak apalah, itu isteri Nabi SAW, dia nak simpan memorial yang berkaitan dengan suami dia. And we have to understand, tak kira kalau ada tanya siapa Habib mana ke apa ni semua, tak kira siapa yang buat benda-benda ni, tak kira lah. Siapa nama gelaran pun, siapa nama dia sekalipun, is the same. Benda yang sama. Dan benda ni selalu terpalit pada mereka lah. Yang selalu bermudah-mudah dalam bab meriwayatkan hadis, menukilkan hadis semua, susah kita nak percaya dalam bab ni. So siapa yang betul-betul nak bertabarruk, mengambil barakah, maka kita kena bertabarruk, mencari barakah itu di dalam ittiba' Nabi, dalam mengikuti Nabi SAW, meneladani baginda SAW, menyelami ataupun berakidah dengan akidah Nabi SAW, maka di situ adanya khair dan barakah. Faham tak maksud barakah? Barakah ini iaitu setiap kebaikan yang terhasil. Kebaikan tu akan bertambah jadi banyak. Pahala ke, anything, kebaikan. Jadi ini semua kena faham bahawa kalau nak barakah tetapi dengan cara yang salah, maka tak adalah barakahnya. Okay. Tengok macam mana para sahabat ketika mereka ini berjumpa dengan Nabi, mereka beriman dengan Nabi, mereka taat kepada Nabi SAW, mereka mendapat keberkatan. Yang mana keberkatan ikut Nabi SAW itu, follow sunnah Nabi SAW itu, mereka telah mendapat kebahagiaan yang sebenar di dunia dan di akhirat. Jadi kita pun, setiap orang yang mengaku beriman, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, mentaati Rasul, mereka akan mendapat barakah daripada Rasulullah SAW disebabkan keimanan kita, ketaatan kita di dunia dan di akhirat. Okay. So itu antara benda yang perlu kita kena faham. Kat sana kita tengok even ada yang sampai sikap berhulu yang melampau. Sikap berhulu yang melampau ni, kalau kita tengok even ni benda ni dah buat kalau luar negara ni. Sampai ke tahap nak bina masjid untuk rambut yang dikatakan daripada Nabi SAW. Yang ini ghulu. Yang ini ekstrim. Kan? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Katanya anna Umma Habibah wa Umma Salamah dzakarata kanisatan ra'ainaha bil Habsyah fiha tasawir fadzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bagi tahu satu hari itu Ummu Habibah dan Ummu Salamah dia menceritakan tentang satu rumah ibadat yang mereka jumpa di Habsyah. Di dalamnya ada macam-macam ukiran manusia lah. Ada patung, ada monumen. Nabi SAW kata apa? Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famat banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar fa ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Nabi kata mereka itu dulu adalah kalaulah mati di kalangan mereka orang-orang saleh, lalu mereka bina di atas kuburnya masjid, lalu mereka akan buat monumen-monumen, ukiran, patung-patung
di dalam masjid tersebut ataupun rumah ibadah tersebut, Nabi kata mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk Allah pada hari kiamat. Sangat teruk akibat. Jangan hulu sangat dalam benda ni. Sampai nak bina masjid kerana yang masjid yang menyimpan rambut. Kononnya ni monument. It's not masjid yang dibina di atas dasar taqwa. Dan ini ditegah oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW ada setengah hadis Nabi tak bagi. Sebab dia takut manusia ni akan jadi hulu. Okey. Sahabat tak pernah buat. Even sahabat ada pun dia tak pernah nak macam over macam orang kita buat sekarang ni kan. Sahabat ada, dia tak ada buat pameran pun. Tabi'in pun kalau kata ada pun dia tak ada buat pameran. Bukanlah pameran yang kita kata pameran barang-barang tinggalan untuk kesan-kesan sejarah tu tak ada masalah. Tadi kita dah sebut. Tapi macam orang sekarang yang duk buat majlis, yang duk nak konon nak ambil barakah itu dan ini, tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. So itu bukan apa yang difahami oleh mereka. Keberkatan yang sebenar itu terletak pada amalan. And then finally is apa yang saya nak sampaikan ialah kita kena berhati-hati. Dalam perkara ini sangat banyak berlaku pendustaan atas nama Nabi SAW. Dan mendusta atas nama Nabi SAW adalah antara pendustaan yang paling berbahaya. Nabi SAW dah bagi tahu bahawa akan datang di akhir zaman manusia akan mendustai atau berdusta di atas nama baginda SAW. Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum. Nabi kata akan datang di akhir zaman nanti akan ada para pendusta dajjal yang mana mereka ini membawa hadis-hadis yang kalian semua tak pernah dengar sebelumnya, kamu dan nenek moyang kamu semua. Hati-hati dengan mereka, hindari mereka, jangan biar kamu disesatkan oleh mereka dan jangan difitnah oleh mereka. Nabi SAW dah bagi warning. Sebab orang-orang macam ni selalu mengubah syariat agama ini, memasukkan di dalam agama ini apa yang tiada padanya, mengeluarkan daripada agama ini apa yang sabit. Dengan penipuan ini boleh menghalalkan apa yang haram, boleh mengharamkan apa yang halal. Ini semua pendustaan yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis min a'zamil fira', antara pendustaan yang paling besar bila mana seseorang itu mendakwa Rasulullah mengatakan sesuatu yang tidak baginda SAW perkatakan. Even dalam hadis-hadis yang lain banyak Nabi SAW bagi kita warning tentang bahaya kita mendustai atas nama Nabi SAW. Nabi kata la takzibu alai fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jangan kalian berdusta di atas nama aku. Siapa yang mendustai aku maka ambil tempat di neraka. Banyak hadis-hadis yang Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan atau man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja, maka tempahlah, persiapkanlah tempat dia di neraka. Ingat, berdustakan atas Nabi SAW ini tidak sama. Nabi kata, la innal kadhiba alai laisa ka kadhibin ala ghairi. Sesungguhnya mendustai atas nama aku ini tidak sama dengan kamu berdusta dengan atas nama selain daripada aku. Kemudian Nabi bagi ancaman, sesiapa yang mendusta ke atas aku ini dengan sengaja, maka tempahlah tempat dia di neraka. So kalau kita tahu yang kita telah tersilap dalam perkara ini, sebab dalam benda ini ada orang sengaja, ada orang tak sengaja, dia jahil, ada orang hanya daripada sudut tersilap. Andai kita tak sengaja dalam bab ini, taubat kepada Allah Azza wa Jal, sedar kesilapan kita, jangan kita backup. Ada orang bila saya tegur dalam bab ini, dia divert ke isu lain. Dia nak backup juga isu ni punya pasal, dia divert isu lain, dia masuk isu lain, politik punya hal, entah peristiwa mana punya hal, nak juga kaitkan benda-benda ini, isu mufti tu sana sini datang rasmi, dia tak nak ambil iktibar, nak juga defend benda itu. Hairan, kenapa bersungguh-sungguh
mempertahankan pendustaan di atas nama Nabi SAW. If you can palsukan sijil, is khianat, perbuatan khianat. Ada akta di bawah Malaysia perbuatan memalsukan sesuatu. Satu perbuatan khianat. Apatah lagi tiba-tiba mengambil harta orang secara batil dengan dakwaan-dakwaan yang tidak munasabah. Begitu. Maka kalau siapa sedar ni, terima. Jangan ego dengan Nabi SAW. Bab ini jangan ego dengan Nabi SAW. Bahkan kita kena extra cautious dalam bab ni. Tetapi bila kita berjuang, bila kita sampaikan suara dan mesej ini, orang akan label kita macam-macam. Kita tak buat apa-apa. Saya tak pernah mencaci, saya tak pernah mengutukkan. Kadang-kadang saya elakkan yang bila saya sebut pun nama. Tetapi teguran apa yang saya nak sampaikan is only message. Saya bukannya nak mempermainkan sesiapa, merendahkan sesiapa. You have to get the message, this is enough. Itu sahaja apa yang saya nak sampaikan. So dalam benda ini, benda yang serius. Ada kala kita kena serius, bertegas dalam sesetengah isu. Sebab ini membabitkan tubuh batang baginda Nabi SAW. Kesucian hadis Nabi SAW. Jangan cemari kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi SAW dengan pendustaan yang keji sebegini. Unless kita memang cintakan neraka lah. Macam Nabi SAW kata tadi. Kita sampaikan ilmu, kita dakwah. Benda ini perlu difahami. Beramai dekat sana masyarakat awam yang tak tahu. Dia hanya tengok kadang-kadang apa salahnya. Apa salahnya. Benda nak ingatkan kepada Nabi. Come on. Kalau macam tu alasan kita, apa salahnya? Bagi dia duit palsu contohnya kan. Pergi guna duit palsu ni pergi beli barang. Can do it? Boleh buat? Boleh terima? Kita pun marah kalau ada orang bagi kita duit palsu. Apa salahnya? Duit palsu, duit juga kan. Tapi dalam bab dunia, kita boleh marah. Dalam bab Nabi SAW, tak apa, tak ada masalah. Apa salahnya? Ini bukan alasan. Bukan alasan untuk berdusta di atas nama Nabi SAW ataupun mengambil mudah dalam bab ini. Jadi insya-Allah, moga-moga Allah berikan panduan dan pedoman kita kepada kita semua. Allah bimbing kita semua. Apa yang saya sampaikan bukan untuk nak bergaduh dengan sesiapa. Bukan untuk nak mencantas sesiapa. Mesej saya adalah atas dasar ilmu. Mesej saya adalah atas dasar agama ini. Maka insya-Allah kita semua dalam benda ini adab dengan Nabi itu lebih kena utama. Ramai orang bila dia tengok adab sesama kita ni yang dia concern. Adab dengan Nabi mana? Mereka yang duk mempermainkan orang yang terlibat dalam bab ini, kebiasaannya mereka ini memang banyak sejarahnya dalam bab memalsukan hadis Nabi, mengambil mudah hadis-hadis Nabi, buat cerita-cerita yang pelik-pelik. Itu memang simah, itu memang simbol apa yang kita boleh nampak yang terzahir daripada mereka. Sebab tu bagi mereka benda ini is not a big deal. Pendustaan ni something yang kita buat untuk Nabi, bukannya ke atas Nabi ataupun bukannya untuk negatif, untuk positif. Ini subhanallah dulu memang ada kelompok sebegini yang mana mereka ini menghalalkan berdusta atas dasar Nabi, dan ada direkodkan dalam sejarah-sejarah yang mana mereka ini dan Ghulam Khalil yang mana di Baghdad dulu antara penceramah yang sangat disanjung lah dekat sana. Ramai sangat big fan dia. Sampai bila dia meninggal, pasar Baghdad boleh tutup sebabkan ramainya orang suka dia. Tapi atas dasar amanah ilmu, para ulama' beritahu dia ni terlibat dalam pendustaan kepada Nabi dengan sengaja. Sebab dia ni nak gunakan alasan untuk nak lembutkan hati masyarakat. Mana boleh nak lembut hati masyarakat? You salah gunakan agama dengan alasan agama, is totally wrong. Apatah lagi mempermainkan. Jangan cukup. Kita nama Nabi SAW ni sudah dipermainkan oleh mereka yang bukan Islam. Janganlah orang yang mendakwa sebagai Islam ni juga mempermainkan nama Nabi SAW. It's very sensitive. For me, it's very sensitive. Especially bila kita belajar hadis-hadis Nabi, kita specialize dalam hadis-hadis Nabi, kita sensitif dalam bab tu. Saya minta maaf. Jadi sekadar itu sahaja dulu untuk penerangan kita pada hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.